وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat ini rahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah kita diberikan kesempatan, diberikan kelapangan untuk kita sama-sama dapat duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendengar sedikit peringatan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam majlis ilmu pada petang ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan darjat kita di sisinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan di atas dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah pun berada pada tanggal 12 Ramadan. Ini bermakna kita telah berpuasa 12 hari di dalam bulan Ramadan. Dan apa yang perlu kita tanya kepada diri kita, bagaimana dengan puasa kita? Setelah mana kita telah pun sempurna 11 Ramadan, 11 hari kita berpuasa, perlu kita tanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana dengan puasa kita, kualiti ibadah puasa kita, bagaimana dengan tilawah kita, bacaan Al-Quran kita, berapa juzuk yang telah kita baca, dan perlu kita tanya bagaimana dengan qiyam kita, salat malam kita, bagaimana dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita tanya pada diri kita setelah mana kita telah pun berada pada fasa yang kedua. 10 yang pertama telah pun berlalu, dan kita tidak tahu adakah tahun depan kita akan boleh sampai ataupun berkesempatan pada 10 malam yang pertama ataupun 10 hari yang pertama di dalam bulan Ramadan pada 1445 Hijrah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita berada pada fasa yang kedua. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat meningkatkan amal ibadah kita, amalan saleh kita, teruskan pecutan kita untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana objektif Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita puasa ialah, yang pertamanya adalah untuk melepaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita membaca doa ketika mana selesai 4 rakaat di dalam salat tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini doa yang sering kita baca. Minta redha syurga Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan daripada Allah supaya diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Juga kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita dengan difardukan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin membicarakan tentang berkaitan tentang Ramadan kerana saya yakin ya banyak para asatidzah menghuraikan tentang Ramadan. Cuma pada petang ini tuan-tuan dirahmati Allah, masa yang terbatas ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dirahmati Allah satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa yang agak terhad untuk kita berkongsi ilmu pada petang ini, dan saya yakin tuan-tuan juga mempunyai urusan yang tertentu. Insya-Allah sekitar lebih kurang dalam 20 minit, 15 minit ke 20 minit insya-Allah, mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, hadis yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dirahmati Allah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hashiyah fa'adrakahu a'rabiyyun fajazabahu jabdatan shadidatan hatta nadhartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad atharat bihi hashiyatur rida min shiddati jabdatihi. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat yang sangat dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas ini dikenali di kalangan para sahabat kerana Sayyidina Anas bin Malik ini pernah menjadi khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan banyak doa yang doakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik. Baik. Ketika mana Sayyidina Anas bin Malik mengatakan di dalam hadis ini, aku berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana aku berjalan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pada ketika itu memakai rida buatan daripada Najran yang kasar di tepinya, jahitan yang kasar di tepinya. Ya, Sayyidina Anas nak berceritakan kepada kita ketika mana berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya maklumkan kepada tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Anas ini berkhidmat dengan baginda, dan sudah tentu Sayyidina Anas bin Malik banyak masanya bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mana dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bagi tahu baginda memakai rida ataupun kita sebut dengan selendang ataupun kain rida yang biasanya ada di kalangan kita meletakkan di atas bahu, itu disebut dengan rida. Dan rida yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana buatan daripada Najran,
buatan daripada Najran ini di tepinya jahitan yang kasar. Najran ini sempadan di antara Saudi dan Yaman. Itu Najran. Baik. Lalu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, ya, fa adrakahu a'rabiyyun, datang Arab Badui, fajadhabahu jabdhatan syadidatan, ya, tiba-tiba datang Arab Badui ini lalu menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syadidatan, dengan begitu kuat, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu memakai selendang, lalu baginda meletakkan di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi tadi datang menarik selendang dengan begitu kuat. Lalu apa yang berlaku? Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku melihat pada leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kesan selendang tersebut, kerana Arab Badui itu menarik dengan begitu kuat. Maksud dia tuan-tuan, apabila ditarik selendang itu dengan begitu kuat, maka meninggalkan kesan pada leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesan, ya, pada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi selendang itu di bahagian tepinya jahitan yang kasar, maka meninggalkan kesan pada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui itu berkata, ya, dia menarik selendang tadi, maka meninggalkan kesan pada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arab Badui ini mengatakan, murli min malillahi alladhi indak, wahai Muhammad, suruhlah orangmu memberikan kepadaku harta yang ada pada sisimu, ya, minta supaya orang kamu memberikan harta yang ada di sisi kamu itu diberikan kepadaku. Maknanya Arab Badui ini dia minta sesuatu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta harta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu faltafata ilaihi fadhahika, maka lalu baginda menoleh ke arahnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah Arab Badui itu, fadhahika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Thumma amara lahu bi'ata'in, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memenuhi kehendaknya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, ya, di kalangan para sahabat itu memenuhi kehendaknya, permintaannya. Muttafaqun alaih. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar apa yang berlaku di dalam hadis ini terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ini? Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat penyabar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemaaf. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang suka untuk memarah, ataupun bukanlah seorang yang pemarah. Ya, ini di antara sifat yang baik yang ada kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang sangat terpuji yang ada kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
saat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicederakan oleh A'rabi itu, ya, yang mana dia menarik selendang lalu meninggalkan kesan pada leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada A'rabi itu. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedia memberikan kemaafan kepada A'rabi itu. Subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Ini pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat agung yang ada kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita melihat kepada hadis ini disaksikan oleh Sayyidina Anas bin Malik sendiri, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah seorang yang pemaaf. Walaupun dikasari oleh A'rabi itu dalam keadaan tiba-tiba yang tidak dikenali, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk memberikan kemaafan kepada A'rabi itu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain, Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sesungguhnya laqad kana lakum adalah untuk diri kamu itu, pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, ikutan yang sangat terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita contoh-contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji untuk kita contohi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang yang tidak mudah untuk marah kepada orang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sebegitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan senyuman kepada A'rabi itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada A'rabi itu yang mana dia tidak terasa hati kepada A'rabi itu, walaupun A'rabi itu mengkasari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda ini adalah seorang yang pemurah. Walaupun diperlakukan dengan begitu kasar, kemudian minta sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita belum tentu kita boleh bagi, tuan-tuan dirahmati Allah. Minta dalam keadaan yang kasar, kemudian diperlakukan dalam keadaan yang kasar, kemudian minta sesuatu daripada kita, belum tentu kita boleh bagi kepadanya. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun diperlakukan dengan sebegitu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan apa yang diinginkan oleh A'rabi itu. Subhanallah, ini di antara sifat-sifat yang kita boleh pelajari daripada hadis yang disebutkan, yang dibacakan pada hari ini, tuan-tuan. Baik. Memberikan kemaafan kepada manusia ini merupakan sifat yang sangat terpuji. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu hadis, memberikan kemaafan kepada manusia sama ada manusia itu kamu kenali ataupun kamu tidak kenali, ataupun kamu memberikan kemaafan kepada manusia itu sama ada kamu di pihak yang benar ataupun kamu berada di pihak
yang tidak benar. Sebagai contoh tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di pihak yang benar. Bukan kita yang buat kesilapan, bukan kita yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh kepada kita untuk memberikan kemaafan kepadanya. Sama ada dia minta ataupun dia tidak minta, bersedia untuk kita memberikan kemaafan kepadanya. Sebagaimana A'rabi itu tadi tuan-tuan, dia tak minta maaf pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat sedemikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta pula harta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah maafkannya. Apatah lagi tuan-tuan kalau orang yang minta maaf kepada kita. Kita di pihak yang benar, dia di pihak yang salah. Dia telah mengakui kesilapan dia. Dia sedar dia telah buat yang tidak baik terhadap diri kita. Kemudian dia minta maaf kepada kita tuan-tuan, tetapi kita masih tidak boleh memberikan kemaafan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita tuan-tuan, orang yang tidak memberikan kemaafan ke atas manusia yang lain, maka dia tidak dapat mendekati telagaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar di hari akhirat nanti, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan air daripada telaga Al-Kautsar itu untuk diberikan minum kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara golongan yang tidak dapat menghampiri telagaku, di antara umatku yang tidak dapat minum daripada telagaku adalah mereka yang tidak memberikan kemaafan ke atas saudaranya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita wal afina 'anil nas, memberikan kemaafan kepada manusia yang lain. Ya, dia buat salah, dia sedar kesilapannya, ya, lalu dia minta maaf kepada kita, maka berikan kemaafan. Kerana sifat yang baik itu ialah memberikan kemaafan kepada saudaranya, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah. Perkara yang kedua, marah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia yang sempurna akhlaknya. Tidak mudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melontarkan kemarahan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sabar sikapnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, tuan-tuan dirahmati Allah, kata Nabi apa dia? Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang hebat di dalam dia bertarung, tetapi orang yang hebat itu ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika mana dia marah. Ketika mana dia marah, dia kawal diri dia, dia kontrol dirinya. Yang mana apabila dia kawal dirinya, tidak berlaku perkara yang lebih besar, mudarat yang lebih besar, maknanya dia boleh bersabar pada ketika itu. Dia boleh tenteramkan dirinya, walaupun dia ada hak untuk dia membalas kerana dia di pihak yang benar, tetapi dia bersabar. Kita berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, di antara Ramadan itu, di antara puasa di dalam bulan Ramadan itu adalah untuk menurunkan kemarahan kita. Untuk apa dia? Untuk mengekang diri kita supaya tidak mudahnya kita marah. Inilah di antara perkara-perkara yang kita mengharapkan dengan Ramadan ini melatih diri kita, memberikan pendidikan tarbiyah kepada diri kita,
Mungkin luar daripada bulan Ramadan kita seorang yang pemarah, seorang yang panas baran. Tetapi kita mengharapkan dengan kita masuk di dalam bulan Ramadan, dia memberikan tarbiyah kepada diri kita yang mana kita menjadi orang yang tenang, tuan-tuan. Orang yang tidak mudah untuk marah. Marah terhadap ahli keluarga kita, marah terhadap rakan-rakan kita, sahabat kita, kepada jiran kita, dan begitulah juga dengan manusia yang lain. Yang mana biarlah kita menjadi orang yang boleh mengawal diri kita daripada marah. Ini yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dan Ramadan ini sebenarnya yang di dalamnya kita melaksanakan ibadah puasa, ianya mendidik diri kita supaya kita menjadi seorang yang penyabar. Ya, seorang yang penyabar. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara golongan-golongan yang ada di dalam bulan Ramadan, Allah kata apa dia? As-sabirin, orang yang bersabar. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, jadikan Ramadan melatih diri kita sebagai seorang yang sabar. Di dalam bulan Ramadan, jadikan yang mana kita menjadi seorang yang pemaaf. Di dalam bulan Ramadan, jadikan diri kita sebagai seorang yang tidak mudah untuk kita marah. Ya, ini yang kita nak objektif daripada Ramadan, tuan-tuan. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mudah marah, tuan-tuan, dirahmati Allah. Tetapi ketika mana adanya berlaku pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu Nabi adalah seorang yang pemarah. Sehingga kan disebut di dalam riwayat, tuan-tuan, merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana disebabkan marahnya Nabi. Apabila perkara yang melibatkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat tegas dengan perkara-perkara yang melibatkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga, tuan-tuan, ya, sebelum kita tutup tazkirah zuhur kita pada hari ini, yang mana Nabi adalah seorang yang pemurah. Ya, disebutkan di dalam hadis, tuan-tuan, Nabi ini kalau orang berjumpa dengan baginda, tidak berlalu begitu sahaja, meninggalkan begitu sahaja tanpa adanya apa yang dibawa oleh mereka. Ni, tuan-tuan, subhanallah, Nabi bukan seorang yang kaya, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat sederhana hidupnya. Ketika mana baginda wafat, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada apa-apa yang ditinggalkan kepada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat sederhana hidupnya. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemurah. Ketika mana kisah yang mana ada seorang sahabat memberikan baju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju itu baju yang mahal, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mana diberikan kepada baginda, baginda terus memakai pakaian tersebut. Lalu apabila Nabi pakai, ada sahabat mengatakan kepada baginda, "Ya Rasulullah, aku lihat baju kamu begitu cantik, bolehkah kamu berikan kepadaku?" Tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh baginda? Baginda menanggalkan pakaian tersebut lalu diberikan kepada lelaki tersebut. Subhanallah, tuan-tuan. Baginda adalah seorang yang sangat pemurah. Ya, dan tuan-tuan dirahmati Allah, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di dalam bulan Ramadan, baginda menjadi lebih pemurah.
Disebutkan di dalam hadis, baginda adalah seorang yang pemurah, tetapi ketika mana baginda berada di dalam bulan Ramadan, baginda menjadi seorang yang lebih pemurah. Pemurahnya baginda di dalam bulan Ramadan mengatasi pemurahnya baginda di bulan-bulan yang lain. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, hadis ini telah mengajarkan kepada kita, ya, di antara sifat yang terpuji adalah kita memberikan kepada orang yang meminta kepada kita. Dalam erti kata yang lain, sifat pemurah, sifat dermawan ini dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kaitkan tuan-tuan peristiwa ini juga, ya, yang mana kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, maka kita minta supaya Ramadan, bulan yang kita berada di dalamnya ini, yang mana kita menjadi manusia yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ramadan pada kali ini mampu tarbiyahkan diri kita, mendidik diri kita untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dan menjadi manusia yang memiliki sifat-sifat yang baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sekadar itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.